Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dah masuk hari yang ke-15 yang kita berpuasa menghormati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita dan Allah permudahkan urusan kita, ibadat kita pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan macam Allah, pagi ni kita kata sebenarnya topik umum kita kata kan, kitabnya tu tak bawa kata, iaitu topiknya kita macam Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zikrullah. Hari Jumaat baru ni dah sebut sebahagian sikit berkaitan dengan zikrullah ataupun fiqhul zikr. Pagi ni kita nak ambil sedikit lebih lanjut berkaitan dengan fiqhul zikr ini. Dalam membincangkan tajuk berkaitan dengan zikir ini, macam Allah, kita ada dua bentuk zikir yang disebut oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dipanggil lisanul maqal, dipanggil zikrul lisanul maqal. Yang kedua dipanggil zikrul lisanul hal, dipanggil zikir lisan dengan zikir lidah lah, kita katakan zikir lidah dengan al-maqal. Al-maqal ni maknanya dengan kita dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takbir dan sewaktu dengannya. Dan yang paling utama sekali ialah membaca Al-Quran. Maka kata ulama, al-awwal zikrullah bil lisanil maqal. Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan lidah yang kita duk bercakap dengan dia ni, iaitu zikir yang dipahami oleh orang yang mendengar secara umumnya. Zikir itu hendaklah dipahami. Kalau zikir itu tidak dipahami nama Allah, maka ditolak awal lagi katakan. Kalau kita tak faham sebab bukan bahasa kita, bahasa Arab, itu part lain. Macam kadang-kadang zikir ni nama Allah disarankan kepada, kita akan lihat bagaimana pandangan ulama berkaitan dengan zikir. Ada orang zikir dia tak faham apa yang dia zikir. Betul dia syariatkan, tetapi kita tak faham. Ada ramai orang baca Allahu akbar kabira ataupun doa dia katakan orang baca zikir zikir contohnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dia tak tahu makna setiap ayat, tapi dia tahu itu adalah istighfar. Dia faham itu adalah istighfar, tapi tak tahu makna yang rinci katakan. Jadi adakah dia akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita bincang sekejap lagi. Maka dia panggil bilisanil maqal. Maka lisan contohnya tadi maksudnya ialah dengan tasbih kita subhanallah subhanallah ataupun tahlil la ilaha illallah. Tahlil kalau kita maksud kat sini ialah la ilaha illallah. Itu makna tahlil. Tahlil Melayu lain. Tahlil orang Melayu bila sebut je tahlil, majlis kenduri ataupun majlis yang dalamnya adalah sebut tahlil tadi, sebahagian besar daripada amalan yang dilakukan, bacaan yang dilakukan ialah la ilaha illallah, tapi gabungan
Tahlil ini disebut gabungan dengan zikir-zikir tertentu dan bacaan-bacaan ayat Quran yang tertentu dalam masyarakat Melayu. Tapi kalau sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi bertahlil, yes, Nabi bertahlil. Tapi bukan bertahlil macam mana kita buat hari ini dengan lafaz-lafaz yang tertentu, tidak. Tahlil maksudnya di sisi dalam hadis, semua maksudnya ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah, itu saja tahlil. Halala yuhallilu tahlil. At-tahmid, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, wa takbir, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besar sekali, yang paling hebat, zikir yang paling hebat ialah Al-Quran. Zikir yang paling hebat ialah Al-Quran. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala yang kedua dipanggil zikrullah bilisanil hal. Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan, katakan. Macam mana, apa maksud dengan keadaan? Saya kata keadaan membaca Allah, kita merasa macam kita rasa bi an yastash'ir al-insan fi ibadatihi tadhkur muraqabat Allah atau tadhkur muraqabat Allah wa musyahadatihi lahu. Seorang itu dalam ibadatnya dia berasa yang dirinya dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahdir fihi, maknanya dalam ibadahnya tadi dia, kita kata dia istilah kata macam contohnya darajat ihsan, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, yakinlah bahawa Allah melihat kamu, katakan. Itu dia panggil lisanul hal, katakan. Kita pergi mana-mana, Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa maha mengetahui. Allah sentiasa memantau semua pergerakan kita, benar macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa, termasuk dalam zikr lisan hal ini ialah kullu ibadatin yaqumu biha al-'abdu ma'a istihdar wal muraqabah. Semua ibadat yang mana di dalamnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, berserta kita hadir dalam ibadat tadi, kita menghadirkan dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita menyembah Allah, Allah seolah-olah macam kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun jika tak mampu begitu, Allah melihat kita. Contohnya dalam salat, dalam ibadat yang lain, salatnya, zakatnya, untuk ilmunya, jihadnya, dan sewaktu dengannya. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa sallaya." Kata Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang itu menyebut ataupun mengejutkan, apabila seorang itu mengejutkan ahli keluarganya pada malam hari untuk melakukan salat, lalu mereka pun salat, sama ada salatnya tadi 2 rakaat ke berapa rakaat ke, ikutlah, atau salla rakaatain jami'an, kataba atau kutiba, ditulis kan kedua-duanya fi dzakirin, dalam kalangan orang-orang yang berzikir, ataupun orang-orang perempuan yang berzikir. Jadi itu nama macam dipanggil, kita kata zikrullah bilisanil hal, dengan kita kata dengan perbuatan kita. Kita mengingati Allah dengan perbuatan ataupun dengan harta. Maka itu disebut nama Allah dipanggil bilisanil hal. Kalau yang pertama difokuskan kepada lidah, bilisanil maqal. Kalau yang kedua difokuskan dengan dengan perbuatan, dengan penglihatan, dengan rasa, dengan perasaan, dengan hati, dan juga nama-nama Allah dengan harta. Wallahu a'lam. Maka nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibn Qayyim dan para ulama yang lain menyatakan bahawa wa afdal dzikir wa anfa'uhu ma wata'a al-qalbu al-lisan wa kana min al-adhkar nabawiyyah wa syahida al-dzakir ma'anihi wa maqasidihi. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid,
Dia kata sebaik-baik zikir itu ataupun yang beri manfaat apabila hati dengan wata al-qalb al-lisan. Maknanya nama Allah Subhanahu wa taala ada gabungan di antara lidah dengan hati. Makna dua-dua berfungsi dalam berzikir. Dan dia berzikir itu dengan zikir-zikir yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan zikir itu memahami ataupun menyaksikan makna ataupun mengetahui makna-maknanya dan maksud zikir tadi. Itu apa kita kata darajat yang paling tinggi lah. Lepas tu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab membincangkan zikir ini, tuan-tuan macam Allah, ada level-levelnya, katakan. Ada level-levelnya. Level-levelnya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, waqtanafu hal tuktabul malaikatu dzikrul qalb. Yang pertama sekali, yang paling rendahlah kita ambil nama Allah ialah zikir dengan qalb, zikir dengan hati, katakan. Waqtanafu hal tuktabul malaikatu dzikrul qalb, dan kata qadhi, ulama khilaf adakah malaikat akan menulis zikir yang dipanggil zikir qalb, zikir hati itu. Faqila taktubuhu. Ada pandangan mengatakan bahawa malaikat tadi menulis zikir hati itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, maknanya malaikat tadi dalam nak menulis zikir-zikirnya tadi, Allah jadikan alamat-alamat tertentu. Ada yang mana dengan alamat tadi, malaikat tadi tahu orang tu berzikir dengan hati. Kenapa sampai macam tu saya? Sebab dalam hati ni tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah jadikan alamat untuk mereka tahu. Itu kata ulama. Wa qila la yaktubunahu. Ada pandangan kata mereka tak mampu untuk menulis apa yang ada dalam hati. Li'annahu la yattali'u alaihi ghairullah. Kerana hati ini tak ada siapa yang boleh tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata Imam An-Nawawi, saya berpandangan bahawa pandangan yang sahih dalam masalah ni, kata Imam Nawawi, annahum yaktubunahu, bahawa malaikat menulis akannya tadi, iaitu merujuk kepada zikir qalb. Wa anna dhikrul lisani ma'a huduril qalb. Ini tingkatan yang kedua, yang terusnya, yang paling tinggi nama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhikral lisani ma'a huduril qalb afdal min al-qalbi wahdahu, min al-qalbi wahdihi. Sesungguhnya zikir dengan lidah itu bersama dengan hadirnya hati itu afdal daripada kalau setakat zikir dengan hati sahaja. Itu martabat yang tinggilah, katakan menghormati Allah apabila kita dapat hadirkan dengan kedua-duanya. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, "Adz-dzikr yaqa'u taratan bil lisani wa yu'jar 'alaihi an-natiqu." Seorang yang berzikir yang menggunakan lidahnya saja diberi ganjaran apabila seorang itu berzikir. Wala yashtaritu istihdarihi li makna. Tidak syarat nak berzikir kena tahu makna. Tak syarat nama Allah Subhanahu. Walakin yashtaritu alla yaqsudu bihi ghair makna. Maknanya tuan-tuan macam Allah, bukan akan tetapi disyaratkan supaya dia, tujuan dia zikir tu tak lari daripada maknanya. Maknanya apa? Makna asal tujuan zikir ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita kata apa ni, disebut lagi dalam kata-kata Imam Ibn Hajar dalam yang tempat yang lain. Dia kata az-zikrul kamil, zikir yang sempurna itu ialah majtama'a fihi zikrul lisan wal qalbi bitafakkur fil ma'na wastihdar azmatillah
Subhanahu wa ta'ala. Katanya lagi, zikir yang kamil itu zikir yang sempurna, iaitu zikir yang menghimpunkan lidah dan juga hati, beserta tafakkur fil makna, tafakkur pada makna, dan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jiwanya, dalam hatinya. Jadi itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan zikir kita. Kemudian dalam bab zikir ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang lebih afdal. Zikir-zikir tu di banyak tingkatan, di banyak, ada zikir yang paling afdal, kemudian yang berikutnya. Kata para ulama dalam masalah hal afdal qira'atul Quran am dzikrullah bitasbih wa tahlil wa takbir wa nahwi. Adakah yang afdal membaca Al-Quran, mana lebih afdal? Baca Al-Quran lebih afdal ataupun zikrullah dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takbir? Kita dalam bulan Ramadan ni kan menyatakan mana lebih afdal? Al-jawab, kata ulama, la syakka anna qira'at Al-Quran afdal zikir li'annahu kalamullah. Tidak syak lagi bahawa membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal. Kerana apa? Li'annahu kalamullah, kerana Al-Quran adalah kalamullah. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimallahu ta'ala, fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir Rabbi ala khalqihi, dhalika annahu minhu. Kelebihan Al-Quran berbanding dengan lain-lain perkataan, lain-lain ucapan, katakan, ialah umpama kelebihan Tuhan berbanding dengan seorang makhluk. Kerana Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini asal. Ini asal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, membaca Al-Quran itu adalah lebih baik daripada tasbih, tahlil secara umum. Secara umum maknanya membaca Al-Quran itu lebih afdal. Satu hari tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam At-Tabari, diriwayatkan satu qaul daripada Sa'id Ibn al-Musayyib, katakan, diriwayatkan daripada Amr bin Abi Salamah, katanya, aku telah bertanya kepada Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala tentang membaca Al-Quran. Ajabun ilaika amid dzikr, mana yang lebih kamu yang mana lebih afdal, katakan, baca Quran ke zikir? Faqala, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, dia kata, ya Aba Muhammad, wahai Sa'id Ibn Musayyib, katakan, dia kata, sal Aba Muhammad. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, wahai Amr bin Salamah, pergi tanya ini Sa'id Ibn Musayyib. Lalu aku pun pergi tanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib siapa Ustaz? Sa'id bin Musayyib ni adalah tabi'in. Faqala, yang mana lebih afdal, zikir ke baca Quran? Kata Sa'id, Al-Quran, bacaan Al-Quran lebih afdal. Qala Imam Al-Zawa'i rahimahullah ta'ala, innahu laysa syai' ya'dilul Quran. Tidak ada yang boleh standing dengan Al-Quran. Maka tuan-tuan macam Allah, kita berada pada bulan Ramadan, moga-moga Allah taufikkan kita banyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dalam bab ibadat ini, seseorang itu jaranglah kita jumpa seorang dapat melakukan ibadat dengan banyak pada setiap bentuk ibadat. Kalau solat sunat, dia lah paling banyak, zikir dia lah paling banyak, baca Quran dia lah paling banyak. Jarang sekali kita jumpa gitu. Setiap orang tak sama.
Kata para ulama, dia kata bergantung kepada individu itu dan persediaan mereka. Dia kata bihasbil ashkhasi wa isti'dadatihim. Faminhum man yuhsinu salah, wa minhum man yaqumu bi amri al-jihad aw ad-da'wah, wa minhum man tafarraghahu li dhikrillah wa inshighalu bihi aula. Ada setengah orang dia elok semayangnya, semayang fardunya, sunatnya, jangan banyak salat. Ada orang dia banyak membaca Al-Quran. Ada orang banyak duit, dia banyak sedekah. Ada orang duit tak ada, Quran pun tak banyak, dia katakan. Salat pun setakat yang fardu dan berapa sunat. Tetapi tuan-tuan mati Allah, dia kederat. Kederatnya pun, kederatnya dia tolong orang. Kalau bulan Ramadan, mati Allah, dia tolong kita kata bantu urusan ataupun untuk bagi orang makan, buka puasa dan sebagainya. Ada. Wallahu a'lam, kita kata. Masing-masing dengan cara masing-masing untuk meningkatkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, zikir ni kita katakan bi ikhtilafil ahwal, bergantung kepada keadaan juga, ya katakan. Kadang-kadang ada ibadah yang fa idza hadar waqt ibadah am qama bi sababiha fa hiya aula bi ada'i min ghairiha. Macam kita berada pada bulan Zulhijjah, yang terbaik pada masa itu ialah kita buat kurban berbanding dengan akikah, ya katakan. Dalam masa kurban 11, kita kata start dari 10, 11, 12, 13, yang terbaiknya kita buat masa itu ialah kurban, berbanding dengan amalan yang akikah ke atas waktu dengannya. Jadi itu lebih aula. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, zikir pun, dalam bab zikir ni, selain daripada bacaan Al-Quran tadi pun, dalam bab zikir tadi pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan. Berkaitan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dalamnya adanya kita kata membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam satu zikir ini kita menggunakan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang paling hebat. Jadi dalam membincangkan tajuk zikrullah bi ismihil a'zam ini, yang paling hebat, nama Allah yang paling hebat, ia menjadi khilaf di sisi ulama. Banyak sangat riwayat, sampai 40 pandangan ulama, banyak kan. Cuma mereka semua menyatakan bahawa kita kata zikir itu yang paling afdal ialah dengan menggunakan nama Allah yang paling hebat, yang paling hebat. Dan ini disebutkan dalam seperti mana dalam riwayat-riwayat, antara yang saya boleh baca, pandangan yang saya boleh baca dalam satu riwayat Abu Daud daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dia kata Ismullahil A'zam fi hataini ayatain, dalam dua surah. Satu surah Baqarah, yang kedua dalam surah Ali Imran. Surah Baqarah apa dia Ustaz? Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illallah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang paling hebat ni, allazi du'iya bihi ajaba fi suwar thalath Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Dalam riwayat yang lain ada dalam 3 surah plus satu lagi surah Taha. Dan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masjid, seorang sedang salat. Faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd
la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, seorang itu dia berkata, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Aku mohon padamu ya Allah. Dia gunakan mukaddimah gitu. Kata Nabi SAW, Allah, dia telah meminta dengan Allah dengan namanya yang hebat. Katakan, alladhi idza du'iya bihi, apabila dia menggunakan nama Allah yang hebat tadi, Allah akan memustajabkan, dan apabila dia meminta, Allah akan beri. Hadis diwakilkan oleh imam yang empat. Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, apa dia zikir yang paling afdal tu? Ustaz mengatakan dengan menggunakan nama Allah yang besar, la ilaha illallah ataupun al-hayyul qayyum. La ilaha illallah ataupun al-hayyul qayyum, mengatakan. Maka itu antara yang apa ni, kita kata yang mengikut salah satu daripada 40 pandangan di sisi ulama, mengatakan berkaitan dengan zikir menggunakan nama-nama Allah yang paling afdal. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berzikir ni tuan-tuan, dia apa ni, ada zikir yang Nabi SAW telah tentukan masa-masanya. Ada yang ditentukan masa-masanya bila zikir. Contoh, ada zikir yang dibaca lepas solat fardu. Ada zikir yang Nabi khususkan pada waktu pagi. Ada zikir yang Nabi khususkan pada waktu malam. Ada zikir yang Nabi SAW sarankan kita membaca apabila pada perbuatan tertentu. Nak makan, nak tidur, nak keluar daripada rumah, masuk ke rumah, kita katakan ketika naik bukit, turun bukit. Maka semuanya ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir. Dan ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bacalah zikir ni sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Nabi dah hadkan bilangan. Contohnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu hari 100 kali. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, boleh ke apabila ditanya boleh ke baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tahlil tu, tahlil panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca muqassamah atau mujazzaah. Maknanya dibagi-bagikan. Pagi 20, lepas tu buat 20 lagi sampai ke petang. Cukuplah 100. Nabi kata sehari 100 kan? Ya, kan? Kata ulama, kata Imam Nawawi tadi, boleh, tak ada masalah. Ada. Cuma afdalnya selesaikan pada waktu pagi. Kenapa dia digalakkan habiskan zikir tadi pada waktu pagi serentak mutawaliyah, kan? Terusan 100 kali, kerana melihat kepada kelebihan. Sebab kelebihan tidak akan beroleh kecuali setelah dia membaca 100 kali. Ada. Kelebihan itu, kelebihan zikir la ilallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia perolehi setelah berzikir sebanyak 100 kali. Dan antara kelebihan yang disebutkan dalam hadis tersebut ialah Allah akan jaga dia pada hari tersebut daripada gangguan syaitan. Ni ada satu kisah yang cerita ni live, saya pernah dengar dalam TV. Seorang ulama, dia dia menceritakanlah kisah perihal orang yang
mengubat ataupun orang yang ialah kita kata dia mengubat orang yang kena sihir dan sebagainya. Masa ketika nak mengubat orang yang kena sihir itu, jin itu dia mensyaratkan kepada yang tukang ruqyah tadi, kalau dia nak dia keluar, boleh dia nak keluar dengan syarat dia nak masuk dalam badan tukang ruqyah tadi dulu. Okey. Syekh pun kata kalau kau boleh masuklah dalam badan aku. Bila dia masuk dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, tak dan lama lepas tu dia balik kepada badan yang lelaki yang kena sihir tadi dalam keadaan menangis. Jin tu menangis dengan menggunakan jasad lelaki yang kena sihir tadi lah. Nangis. Kenapa kau nangis? Dia kata aku tak boleh masuk dalam badan kau kerana kau telah membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Syekh kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia sekian sekali terus, dia katakan 100 kali. Nama Allah. Waktu pagilah katakan, sebab nak dapatkan kelebihan, maknanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Jadi kita kata bilangan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal begitu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadkan bilangannya berapa banyak. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kalimatani habibatani indallah thaqilatani fil mizan. Dua perkataan yang mana ringan, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berat pada timbangan, ringan pada lidah. Ala subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa banyak nak buat terus pulang. Tidak ada had. Tidak ada had. Jadi tuan-tuan macam Allah, dia boleh baca berapa banyak. Contohnya dalam hadis Nabi SAW yang lain, kita berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Nabi kata akthiru alayya salawat. Aksir alayya salat. Maknanya banyakkan berselawat ke atas aku pada hari Jumaat. Berapa banyak? Terpulanglah. Ada. Yang dikatakan banyak itu di sisi bahasa, dalam bahasa Arab, al-kathrah mazada min ithnain. Mazada min ithnain. Yang dia akan dikatakan banyak itu lebih daripada dua. Tak. Tapi apa kita kata, janganlah ustaz buat 3, boleh minimum. Tak. Itu pulang. Yang pentingnya banyak. Tidak ada had bilangan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk setengah-setengah tu. Tapi ada yang telah dikhususkan selawat ini. Contohnya termasuk dalam zikir pagi dan zikir petang ialah berselawat ke atas Nabi SAW. Man salla alayya, katakan siapa yang selawat ke atasku 10 kali pagi, 10 kali petang, halat lahu syafaati, orang itu layak mendapat syafaat aku. So Nabi dah sebut secara dalam nas bilangan 10 kali pagi, 10 kali petang. Jadi kita buat sedemikian itu tamanya untuk mendapatkan ganjaran yang disebut. Bukan setakat ganjaran, tapi bilangannya sekali. Sunnah Nabi SAW itu ialah dengan bilangannya. Juga dianggap sebagai sunnah, bukan dengan lafaz je, dengan lafaz dan bilangan itu. Macam juga seorang syekh dia tanya, katakan sembahyang tarawih, katakan sembahyang tarawih. Orang kita kata buat 8 hari ni, dia ambil sunnahnya separuh je. Kenapa? Kerana yang diambil ialah bilangan saja, tetapi tidak mengambil lamanya salat Nabi.
Kalau Nabi buat 8, ada riwayat Nabi buat 10. Dia katakan, maka dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala tak masuk witir lah, dia katakan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya berkaitan dengan salat tu, Nabi kata la tas'al an husniha wa tuliha, jangan kau tanya pasal eloknya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamanya salat Nabi. Nabi bila dia sembahyang sunat, setiap kali dibaca ayat Al-Quran dalamnya ada ayat azab, maka dia akan mohon perlindungan dari Allah. Kalau ada ayat rahmat, dia akan mohon rahmat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita yang tak faham Al-Quran, kita baca boleh lafaz tapi tak faham. Kita dengar saja dalam Al-Quran, dengar je. Ni 3 perkataan benar mati Allah. Yang pertama, kita dengar je perkataan itu, dengar je bacaan imam, ada je sebut azab, azab. Kan kita boleh dengar kan, dia katakan azab je. Kita mohon pada Allah, ya Allah lindungilah aku daripada azab. Allahumma a'idna min al-azabika. Bantulah aku, dia katakan, atau lindungi. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya katakan, ya Allah aku mohon perlindunganmu daripada azabmu. Pendek je, Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya katakan. Kemudian setiap kali jumpa disebutkan neraka, an-nar. An-nar. Tak faham, kita kata doa, minta dengan Allah, ya Allah lindungilah aku daripada api neraka. Apa lafaznya Ustaz dalam bahasa Arab? Menyatakan nak cakap aku, ya Allah aku mohon perlindungan daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma, dengan lafaz yang paling mudah untuk kita baca, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhilah kami daripada api neraka. Kalau kita dengar disebut dalam hadis tersebut al-jannah, syurga, ni ya, maka ya Allah aku mohon padamu syurga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya, lama sembahyang Nabi. Ada. Kita kata ada seorang sahabat ni, dia ingat dia sembahyang belakang Nabi, sembahyang sunat, kok habis 100 ayat Nabi baca, Nabi akan rukuk. Rupa Nabi tak rukuk, Nabi sambung habiskan surah Al-Baqarah 1 rakaat. Habis surah Al-Baqarah, kok Nabi ingat, Nabi sahabat tadi ingat Nabi lepas habis Baqarah Nabi nak rukuk. Nabi sambung dengan lepas habis Al-Baqarah, kita kata Ali Imran. Habis Imran, sahabat ingat Nabi nak rukuk, Nabi sambung lagi sampai 4 surah pun dah, macam Allah. An-Nisa dengan Al-Maidah, atau Al-Maidah dengan Nisa. Nabi sambung, lepas tu baru rukuk. Bayangkan kalau imam tu baca macam tu, kita lah ya Tuhan, imam hafiz Quran, lancar bacaannya, ada dibaca begitu 4 surah 1 rakaat, tuan-tuan, sepanjang kita kata 6 juzuk, hampir dekat 6 juzuk, menggeletar lutut kaki, tuan-tuan. Saya rasa ramai yang mufarakah belakang. Ada. Ialah imam ustaz tak apalah dia baca mungkin boleh mampu bertahan, katakan sampai 6 juzuk. Makmum dia dengar aje, katakan. Bukan setakat kita, tuan-tuan, sahabat tadi pun tak sanggup, katakan. Dia menyangkakan Nabi akan rukuk, Nabi menyatakan Nabi rukuk, katakan. Maknanya tuan-tuan, macam Allah Subhanahu, panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi pun sampai bengkak-bengkak kaki dia salat. Tapi tak, kita kata itulah macam saya kata tadi, yang ramai hari ni ambil bilangan tu, sunnahnya separuh. Macam kita katakan lepas sembahyang, kita dah tahu dah lepas sembahyang ni zikirnya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33.
dicukupkan 100. Ada sebilangan orang dia tak kira. Dia zikir, dia tak kira. Dia ikut imam berhenti, dia berhenti lah. Kalau setengah-setengah tempat tu imam berhenti, dia berhenti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, zikir itu jika dah ditentukan bilangannya, maka kita ambil bukan setakat lafaz itu, hatta bilangan, hatta cara nak cara kira. Kena mengira itu pun dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata 10, kira 10. 1 2 3 mana la ilaha illallah sampai 10. Nabi disebut, Nabi dia cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqid bi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk kira zikirnya tadi dengan tangan kanan. Dan para ulama menyontohi contoh dengan bil anamil, maknanya dengan ruas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ada. Kalau 33 lah. Ada. Satu kita kata semua ni 30, 33. Boleh tak nak guna tasbih Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Nak guna alat kira lain? Boleh. Dan zaman sahabat ada sebahagiannya tu yang dinukilkan dari riwayat dia kira guna batu. Ada tak batu? Itu ada. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ kita kata contohnya lagi kita katakan lepas sembahyang dalam zikir ni ada kaifiyah yang tertentu. Bila kaifiyah itu ditentukan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena ikut cara tersebut. Walaupun kita kata yang untuk kita dapatkan ganjaran pahala itu. Contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi suruh kita baca zikir tu dengan tambahan yuhyi wa yumiit 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh. Sunat dibuat begitu 10 kali. Bilangan 10 kali bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu tambahan yuhyi wa yumiit 10 kali pagi. 10 kali lepas sembahyang maghrib dan lepas sembahyang subuh, katakan. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam hadis tersebut menyatakan bahawa lepas sembahyang tu dia baca sebelum dia bergerak. Maknanya bergerak berpusing, maknanya dia kekal dalam duduknya tasyahud tu. Ketika dia tasyahud, untuk dia baca 10 tadi waktu subuh dan juga waktu maghrib, dan dia dapat ganjaran sebab digunakan man, siapa, syarat. Kalau bila kena ikutlah syarat dia tu. Lepas habis barulah kita boleh berpusing, bergerak, nak tukar kedudukan atau sewaktu dengannya. Maka cara itu juga adalah dianggap sebagai satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dipanggil kita kata disebut oleh para ulama sebagai fiqhul zikir. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam seperti mana yang saya sebutkan tadi, nama Allah, sesuatu yang diumumkan dalam nas yang tidak ada bilangan, kata ulama, fala yasihhu takhsisuhu
bi'adadin muayyan. Tidak sah dalam hati Allah zikir tersebut jika kita sendiri mengkhususkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Fa in zahara qasdul qurbah dakhala fi musamma al-ibtida'. Kalau kita kata dengan bilangan yang tertentu itu ditentukan dengan niat untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia termasuk dalam penamaan sebagai bid'ah, katakan. Wa in qasada amran ma'qulan yaqsudu mithluhu ahlul 'uquli salimah kama fi tartibi asy-syakhsi awradan mu'ayyana yuhafiz 'alayha wa yadbatuha fayajuzu bi syuruti dzalik. Kalau seorang itu dia, kita kata dia berzikir, dia zikir dengan wirid yang tertentu untuk dia menjaganya. Dia nak setiap hari dia nak kena zikir begini. Boleh dengan syarat. Yang pertama kata ulama, la yukhalifu qasd asy-syari' fi itlaqiha. Dia hendaklah mengqasadkan ataupun dia hendaklah tidak bersalahan dengan tujuan pensyariatan tadi, zikir. Untuk nama katakan la yukhalifu qasd asy-syari' fi itlaqiha. Wala yaqsudu bihal qurbah. Jangan dimaksudkan dengan bilangan tertentu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dengan bilangan tu, katakan kita dengan zikrullah tu, katakan. Wala yuhimu ghair masyru'iyyatiha. Dan jangan disangkakan ataupun jangan orang lain menyangka bahawa bilangan itu termasuk dalam perkara yang disyariatkan. Wa an la yakunu syara' qad naha an mithl hadha takhsis. Supaya kita kata, kita dalam hadis Nabi tak tentukan bilangan. Maka kita ni sendiri nak zikir, sendiri. Kita buatlah bilangan tertentu. Kita buat bilangan istighfar ni, hari ni aku nak zikir lah, katakan yang ni 1000 kali contohnya, katakan. Kena ikut syarat tadilah. Kena ikut syarat. Tidak antaranya tadi kata bukan dia nak tujuan bilangan tadi tertentu tu untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan tertentu tadi, tidak, tapi dengan zikir itu. Dan jangan sampai orang lain faham bahawa bilangan itu adalah termasuk dalam perkara yang disyariatkan. Yang itu kena pastikan baik-baik. Jadi kita kata nama Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Dan seterusnya zikir ni nama Allah asal-asalnya ialah dengan memperlahankan suara. Ada zikir kena perlahan suara. Ada zikir memang kita kena loud, kena kuatkan suara. Contohnya nama Allah Subhanahu wa taala bertalbiyah. Kita zikir ketika mengerjakan dalam keadaan ihram tadi, kita bertalbiyah. Disunatkan kita mengangkat suara bagi lelaki. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kuatkan suara. Ketika takbir raya, kuatkan suara. Sebab tu Ibn Umar radhiyallahu an di Mina dikuatkan suara ketika takbir. Lepas tu bila dengar suara Ibn Umar, sahabat-sahabat yang ataupun yang orang yang ada dekat Mina ketika itu dengar suara Ibn Umar, mereka pun turut sama bertakbir sama.
Tapi bukanlah dengan niat untuk dibuat secara berjamaah gitu, tidak. Tetapi bila dah semua orang duduk berzikir dengan takbir tu, takbir pagi raya tu, nama Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan suaranya jadi nampak serentak. Ada. Wallahu a'lam mengatakan. Jadi dan ada kita kata ada zikir yang dikuatkan suara tadi untuk tujuan mengajar. Tujuannya mengajar. Lepas sembahyang dalam salat kita ada zikir yang memang kita boleh baca kuat. Bila ustaz? Iaitu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas tu kita lahanlah zikirnya. Imam boleh tak dia baca kuat? Boleh. Tak ada masalah. Untuk tujuan mengajar. Tapi makmum tak perlu kuatkan suara kecuali pada lafaz istighfar saja. Perlahankan suara, katakan. Dah. Imam saja, katakan. Wallahu a'lam. Itu mengikut setengah pandangan. Ada juga pandangan kata kalau apa ni kita kata kalau tak ada nak mengajar tu cukup apa perlahankan kembali. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah kita kata apa ni zikir ni katakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Baik. Lafaz zikir nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, inna dhalika ma ikhtilafil mubah. فأي لفظ ذكره المرء أجزأ والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. Lafaz zikir ni nama Allah Subhanahu Wa Taala berserta adalah khilaf di sisi ulama katakan. Sebagiannya ada yang kata dengan lafaz zikir kata fa ay lafzin zakarahu al-mar, apa lafaz yang dizikirkan oleh seorang itu adalah mencukupi, maknanya cukuplah, boleh dikatakan. Dan sebaik-baiknya ialah dia menggunakan zikir yang paling sempurna dan paling menepati, iaitu yang bertepatan dengan nas. Itu yang lafaz. Kalau kata Nabi kata contohnya lepas sembahyang kita ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca begitu itulah tanpa yuhyi wa yumiit. Kalau tambah 10 kali yang maghrib dengan subuh baru ada yuhyi wa yumiit. Jangan tukar pula katakan. Ataupun jangan apa ni kita baca la ilaha illallah wahdahu 10 kali itu tanpa yuhyi wa yumiit. Sedangkan Nabi dah ajar ada tambahan yuhyi wa yumiit pada lafaz yang 10 kali. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-awla an yasta'mila kulla lafzin thabata ala haddihi. Dia kata yang sepatutnya ialah, yang aulanya hendaklah seorang itu menggunakan seperti mana lafaz yang telah sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabidhalika yahsulu lil ityani bi jami'i ma warad. Maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang sunnah lah, Nabi jami'i ma warad. Bi khilafi ma idza qala al jami' duf'a wa fa inna ghaliba 'ala dhann annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu dhalik. Ada. Kalau katalah contohnya kita kata kalau dibacakan idza qala al-jami' duf'a wahida fa innal ghalib 'ala dhann annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu. Contohnya kalau orang tu kita kata dia zikir semua zikir dibaca serentak katakan, tak, maka itu tidak menepati ataupun sebab tak menepati apa yang Nabi ajarkan, katakan. Wallahu a'lam. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, walladhi yazhar anna al-lafz idza kana al-ma'na al-lafz al-akhar sawa. Kalau kata Imam Ibn Hajar,
Yang zahirnya apabila lafaz itu, apabila maknanya menyamai lafaz yang Nabi ajar, maka sama je. Sama je. Wallahu a'lam. Kama fi azwajihi wa ummahatil mu'minin fa aula al-iqtisar fi kulli marrah ala ahadihima wa in kana lafzan yastaqil bi ziyadati ma'na laysa fi lafz al-akhar al-battah. Wallahu a'lam. Sebab tu walaupun bagaimana sekalipun mati Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu adalah lafaz yang Nabi sendiri telah ajarkan. Itu yang terbaik. Kan macam kita kan doa kita kata doa iftitah, zikir atau doa iftitah kita gabungan beberapa lafaz tu. Ada Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, satu riwayat. Lepas tu satu lagi in wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, digabungkan dua. So kita kata ada sebagian kata gabungan itu tidak menjadi masalah. Ada yang kata normatif Allah Subhanahu wa taala, Nabi baca yang ni dalam satu riwayat, yang ni dalam satu riwayat, tak boleh digabungkan, katakan tak. Wallah, itu khilaf di sisi ulama. Kemudian normatif Allah Subhanahu wa taala, contohnya dia katakan, kata Imam Hafiz Imam Ibn Hajar ni, wa aqalla ma waqa' fi riwayat Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dalam lafaz kita selawat Ibrahimiyah tu pun kadang-kadang ada yang berbeza, dia katakan, ada yang berbeza. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pencerahan berkaitan dengan zikir ni. Moga-moga dapat beri kita kata inspirasi pada kita untuk kita teruskan, usahakan memperbanyakkan zikir, khususnya tentang mati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran. Dan kalau dapat, antara zikir yang bagus, kita berzikir seorang diri dalam keadaan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di satu ruang sudut dalam rumah, untuk kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ianya termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali hanya dengan naungan Allah. Dzakarallahu khalian, rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Seorang lelaki duk berzikir, seorang diri mengingati Allah, dia zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala seorang diri, lalu mengalir air matanya. Maka orang ini menghormati Allah, tergolong di kalangan 7 golongan yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi itu yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Ada soalan nak tanya kalau ada? Silakan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bilangan yang tertentu tidak boleh dijadikan sebagai satu syariat kecuali memang ianya datang daripada Nabi SAW. Dan satu kesilapan untuk kita menetapkan, kalau untuk diri kita, okey fine, tak ada masalah saja. Itu pun bukan sebab bilangan itu. Kita nak zikir, mestilah kita kena tetapkan bilangan berapa. Bukanlah kita mestilah ada target berapa banyak kita nak sebut, kan? Benda tu boleh dilakukan untuk individual saja, kan? Bukan untuk orang lain buat benda yang sama, sehingga menjadikan ianya sebagai satu syariat. Macam tadi kan, zikir Asmaul Husna tadi, zikir okey ni, baca ni 40 kali, kan? Ganjarannya begini. Pertama, dia tetapkan bilangan. Yang kedua, dia tetapkan ganjaran.
bilangan tu untuk penentuan bilangan dengan kelebihan itu siapa yang beritahu? Kita boleh sepakat, saya boleh sepakat dengan tuan-tuan semua, kita semua yakin bab kelebihan tidak mungkin boleh siapa-siapa yang sebut kecuali ianya memang datang daripada Allah dan Rasul. Sebab bukan kita yang beri kelebihan. Yang beri kelebihan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ni berdasarkan pengalaman Ustaz katakan. Pengalaman orang yang berzikir dengan lafaz ni dengan bilangan tertentu ni, dia katakan maka saya syorkan orang lain buat. Tak boleh, dia kata. Kalau Allah berikan kelebihan sesuatu amalan tu pada diri kita dengan sebab kita baca tersebut, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai satu kita kata kelebihan khusus untuk orang lain amalkan benda yang sama, katakan. Jadi berhati-hati dengan zikir-zikir yang dimasyhurkan oleh masyarakat hari ini dengan bilangan tertentu dan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Nak zikir, kita tak zikir, tak ada masalah, katakan. Tapi bab bilangan tadilah, untuk jangan ditetapkan sehingga sampai satu tahap orang menganggap benda tu mesti zikir sampai tahap tu untuk mendapatkan kelebihan. Itu yang tak boleh. Kecuali jika ianya telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Macam tadilah, Nabi suruh kita zikir 100 kali lafaz tersebut, maka dapat kelebihannya begitu. Saya boleh cakap kenapa? Sebab Nabi yang suruh. Ada. Tapi kalau kita kata okey, awak zikir ni zikir nama-nama Allah ni, zikir ya hayyu ya qayyum, katakan contohnya, katakan baca 100 kali. Kelebihannya begini. Siapa yang cakap? Siapa yang suruh? Katakan dengan bilangan tersebut, dengan kelebihan tersebut, siapa yang beritahu? Dia beza bila kita kata okey, zikir nama-nama Allah, Allah sebut dalam kita kata dalam Al-Quran, walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Bagi Allah dia nama-nama yang baik. Maka kita dan gunalah nama-nama tadi untuk kita berdoa dengannya. Doa ke nak berzikir ke, katakan macam tadi kita baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illallah, ismullahil a'zam, katakan. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita nak baca zikir tadi, katakan. Memanglah kelebihannya secara umum siapa yang berzikir itu Nabi kata tadi dalam hadis tadi, apabila seorang menggunakan zikirnya tadi dengan menggunakan nama-nama Allah yang besar tadi, la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum, maka sungguh dia apa yang diminta Allah beri, apa yang dia doakan Allah akan mustajabkan. Tapi tidak bermakna kelebihan itu ada khusus. Sebab tu kita kata jangan sampai ianya menjadi satu syariat pada orang lain. Kita nak tetapkan kita nak tentukan bilangan untuk diri kita sendiri, okey, tak ada masalah. Kadang-kadang ini kadang-kadang kesilapan, walaupun diambil daripada guru-guru, daripada ustaz-ustaz, daripada orang-orang alim macam Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kata ianya bukanlah sebagai bukanlah satu syariat. Syariat penentuan itu jangan sampai dia jadikan sebagai satu syariat, apatah lagi kelebihan. Wallahu a'lam. Itu yang saya boleh bagilah jawapan. Ada lain nak tanya? Kalau ada? Ya, Sri. Tak dengar. Tak dengar. Aha. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar nama Allah Subhanahu wa ta'ala dibaca sunnahnya Nabi SAW
Sebut dalam hadis dia, siapa yang baca di pagi hari, kalau kita kata, saya bacakan apa ni dia punya maksud dia, tuan rahmati Allah. Nabi sebut, dia kata siapa yang baca sayyidul istighfar ni pada siang hari, waktu pagilah dia katakan, maka rahmati Allah, andai kata siang harinya dia meninggal dunia, maka orang itu berhak, berlayak untuk masuk syurga. Dan siapa yang bacakannya pada waktu malam hari, pada waktu petang, maka andai kata malam harinya dia meninggal dunia, maka layaklah baginya syurga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini buka Google, Tok Syekh Google ada kan, katakan. Tak. Buka Google tu, tulis saja Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Ada penghulu istighfar. Dibaca Allahumma anta rabbi, ya Allah, Kau lah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Kau. Dan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana abduka wa ana ala ahdika. Aku adalah hamba-Mu. Makna aku juga duduk di atas perjanjian, dia kata. Ada janji, dia katakan. Apa janji? Janji kita nak dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengiktikadkan bahawa Allah sahaja yang berhak disembah. Tidak ada yang lain. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri, saya tak ingat dia punya makna tu yang kat situ. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku mohon perlindungan daripada keburukan, sebarang keburukan yang aku buat. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku berserah padamu, aku mengaku semua nikmat yang Kau telah berikan kepada aku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku mengaku semua dosa yang aku telah buat. Faghfirli, ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada siapa yang dapat memberikan keampunan pada aku kecuali Engkau, ya Allah. Ada. Dibaca pagi, dibaca pada waktu petang ataupun malam. Mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila baca tu, kelebihannya kita katakan sekali cukup. Pagi dan hingga petang. Dan Nabi baca sekali-sekali. Ada yang Nabi istighfar lebih. Lepas mayang, Nabi kata istighfar, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir thalathan. Nabi istighfar lepas mayang 3 kali. Kita macam tadi lah, istighfar tu sunnah, kiraan 3 kali tu pun sunnah. Mengira tu pun sunnah. Mana buat 3-3 lah. Jangan ambil bilangan saja. Jangan ambil istighfar saja. Bilangan tak ikut. Istighfar lepas mayang 3 kali sunat. Kenapa 3 kali? Wallahu a'lam. Mungkin ada, sebab kita tahu ibadah ni dia ada yang ma'qulatil makna, ada ghair ma'qulatil makna. Benda yang kita boleh fikir hikmah dia apa, ada benda kita tak boleh fikir hikmahnya apa. Kita hanya menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Nabi buat, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir salatan aqba kulli salah. Mana solat fardu. Selesai solat fardu, Nabi istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sufyan, seorang ulama tabi'in atau tabi'in tinggal ni, macam Allah. Dia kata istighfar lepas mayang itu, dia katakan lafaznya ialah astaghfirullah. Astaghfirullah. 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita ini ada setengah astaghfirullahalazim. Ya, ada pula lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Masih lagi dalam konteks istighfar, nyatakan. Masih lagi dalam konteks istighfar. Cuma yang disebut oleh Imam Sufyan tadi, nyatakan dengan lafaz astaghfirullah. Sebab ada setengah-setengah orang kata tak boleh guna lain, cukup dengan astaghfirullah sahaja.
Sebab itu yang dinukilkan daripada salaf, lepas mayang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada. Wallahu a'lam. Habis tak warid ke ustaz yang lafaz astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Warid, tetapi tidak, bukan lafaz yang lepas salat. Bukan lafaz itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia lafaz istighfar yang warid bukan selepas salat. Maknanya waktu lain. Maknanya lafaz itu dibaca bukan dikhususkan lepas semayang, katakan. Tapi boleh tak nak baca? Itu menjadi khilaf lah di sisi ulama. Adalah perbezaan pandangan, ada kata boleh, ada kata tak boleh, gitu, katakan. Sebab ada pandangan salaf tadi yang saya kata tu, Allah daripada tabi'in atau tabi'in, dibaca lepas mayang tu astaghfirullah. Ada. Cukup tu je, dua perkataan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ada dalam hadis yang lain, Nabi Nabi SAW istighfir, katakan sahabat duk kira berapa kali Nabi duk istighfar, katakan dalam satu masa, katakan dalam satu keadaan 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali Nabi beristighfar sehari, katakan. Banyaknya Nabi berzikir. Nabi berzikir banyak macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau kita kata apa sebab itu yang Nabi dia baca secara khusus, katakan 70 ataupun 100 kali, bukan bermakna waktu lain, habis yang lain boleh ke berapa banyak? Tak ada. Nabi kata tak ada yang lain, Nabi tak yang tak disebutkan bilangan istighfar. Istighfar itu sebagai satu zikir. Ma min 'abdin idza adnaba dhanban summa astaghfara illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada seorang hamba bila dia melakukan maksiat wal iyazbillah, lalu dia beristighfar pada Allah, dan Allah akan ampunkan dosanya. Astaghfirullahalazim. Tak ada salah, ya tak. Duk sambil berjalan kita astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tidak ada bilangan yang khusus kecuali dengan riwayat Nabi istighfar sehari tadi 100, dan ada riwayat kata 70. Dan itu bukanlah satu penentuan, sebab dia kita kata ada yang kata lafaz itu adalah penentuan, ada yang kata nama Allah Subhanahu wa taala, kata riwayat sahabat duk kira lah, katakan duk menghitung jumlah istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi itu dia tuan-tuan. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, tuan-tuan mati Allah, alhamdulillah. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan adz-dzakirin wadz-dzakirat, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.